Apabila anda berkongsi rezeki dengan orang lain, insya-Allah rezeki itu akan sentiasa tanpa putus-putus datang kepada anda. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Baiklah, video kali ini saya buat khas untuk saya berkongsi 8 teknik ataupun tips yang saya amalkan ketika zaman saya belajar dulu, yang mana telah menjadikan saya sebagai yang pertama adalah saya dapat dekan setiap semester 8 semester berturut-turut, Alhamdulillah. Dan because of that, saya dapat anugerah dekan pada hujung pengajian. Dan ketiga adalah saya juga dapat first class. Dan yang terakhir, saya juga penerima anugerah Naib Chancellor yang ANC, orang sekarang panggil ANC. Dan because of that, kepada pendengar, penonton saya, subscriber saya, first class, anugerah dekan, Naib Chancellor dan sebagainya telah membuka banyak peluang dan ruang kepada saya selepas saya habis pengajian. Peluang pekerjaan, Alhamdulillah. Yang kedua, peluang untuk saya sambung belajar. Saya ingat lagi masa zaman itu saya dapat tawaran untuk saya sambung belajar jam daripada degree ijazah sarjana muda terus jam ke PhD di universiti tempatan dan juga di universiti luar negara tahu. So dapat ke overseas juga, fast track orang panggil. Because of that juga, saya juga nak cerita tentang because of this punya pointer yang tinggi itu, saya juga dianugerahkan beasiswa yang di Pertuan Agong, antara beasiswa yang terulung di negara kita. So insyaAllah dengan anda follow these steps ataupun techniques ini, insyaAllah saya yakin anda pun dapat orang kata peluang dan ruang yang sama untuk anda cemerlang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik, di tangga yang ke-8 kita ada study past years questions. Okay, ini penting. By the way, saya pun sekarang adalah pensyarah. Saya bekerja sebagai pensyarah. Biasanya kami buat soalan-soalan pun ada juga bergantung kepada soalan-soalan tahun-tahun lepas. Kami nak tengok lah patterns dan sebagainya, tengok tahap pencapaian student, dan kita generate questions berdasarkan soalan-soalan yang lepas, dan juga bergantung juga kepada current punya needs dekat industri, dekat market lah. Okay, so basically paling basic sekali untuk anda score exams, ya, anda belajar past years questions. Itu yang nombor 8. Baik, yang ke-7. Nombor yang ke-7 adalah selalu kerap jumpa pensyarah. Saya ingat lagi, saya zaman belajar dulu memang saya rapatlah dengan pensyarah-pensyarah, kerana lain tau, bila kita rapat dengan pensyarah kita ni, dia punya engagement dia sangat kuat. Maksudnya kita bukan saja dapat belajar something daripada mereka, daripada pensyarah itu, kita dekat dari segi hati ke hati juga. So ilmu itu cahaya. Bila cahaya itu menerangi hati kita, insya-Allah ilmu itu akan mudah masuk dan kita mudah faham dan memberi impact yang lebih besar terhadap kehidupan kita dan pembelajaran kita lah. So rajin jumpa pensyarah, tanya sebarang soalan ataupun discuss something dan sebagainya. Dan kalau anda nak tahu, di Oxford, saya PhD di Oxford University United Kingdom. Di Oxford mereka ada collegiate system yang mana student memang every week kena jumpa pensyarah 1-to-1 or 1-to-2 lah. So because of this kind of system, memang student-student di Oxford ataupun Cambridge juga, Oxbridge, memang cemerlang dalam konteks mereka menjelaskan konsep, teori dan sebagainya. Communication tak ada masalah. So jumpa pensyarah, dapatkan tips and tricks ataupun just berbual tentang something yang ilmiah dan sebagainya lah. Okay, itu yang nombor 7. Baik, yang di tangga yang ke-6 adalah bangun awal. Alright, ini anda pun dah tahu kan, memang ciri-ciri orang-orang yang cemerlang ni memang mereka bangun awal. Zaman saya belajar dulu dan even sekarang pun 4:30 pagi, 5 pagi, even video ini direkam pada jam 5 pagi sebenarnya. Orang-orang yang cemerlang, bila anda tengok orang cemerlang, multi-billionaire dan sebagainya, mereka ni memang bangun awal. Mereka tidur awal dan bangun awal. Dan ini memang betul-betul ikut circadian rhythm lah. Please cuba yang terbaik untuk tidur awal, bangun awal, dan otak anda akan fresh dan keliling anda sangat tenang untuk anda belajar dan serap ilmu itu. Yap, oksigen level sangat cantik ketika ini, dan bangun awal, insya-Allah anda punya pembelajaran itu akan dipermudahkan. Baik, di tangga yang ke-5 adalah kita kena always prepare awal, advanced preparation. Ini pun memang favorite tips, teknik yang saya amalkan sejak daripada zaman sekolah rendah, sekolah menengah. Saya baca buku teks, saya baca slide sebelum sesi kuliah bermula. Dan ketika sesi kuliah bermula tu memang saya dah ada bigger picture apa yang akan pensyarah itu ajar. Dan sekarang ni pun kita ada online system kan, anda dekat e-learning, anda punya e-learning itu biasanya pensyarah ada upload awal-awal lah lecture notes, dan some pensyarah pun dah masukkan beberapa video pre-recorded lecture. So anda please make sure that make full use of it untuk anda pastikan bahawa bila pensyarah mengajar ketika dalam kelas ataupun online, anda dah boleh agak apa yang akan berlaku, dan anda dah boleh prepare soalan kalau ada soalan ataupun pendapat untuk anda berkongsi dengan pensyarah dan rakan sekelas. Itu memang sangat membantu. Itu adalah level yang tinggi dalam kita mempelajari sesuatu lah. Baik, di tangga yang keempat ini memang antara favourite saya, which is
active participation. Pembelajaran aktif ini memang is very fun way untuk kita belajar sebenarnya. Bayangkan kita dalam kelas, kalau kita pensyaratannya ataupun any activities kita tak ambil, kita tak participate, kita tak turut serta, kita punya motor skills, kita punya minda badan kita dan sebagainya memang tak stimulated. Dan because of that, kita kurang ada upaya untuk kita serap ilmu dan all the environment punya stimulation. Sensories kita tak bekerja. So itu tak membantu kita untuk faham betul-betul apa yang sedang diajar ketika sesi pembelajaran tersebut lah. Active participation ini penting. Sebagai contoh, anda boleh angkat tangan, tanya soalan ataupun angkat tangan, berikan pendapat dan sebagainya. Baik, di tangga yang ketiga ini memang saya punya personal best technique dan saya rasa pun ada antara anda yang pernah praktis benda ni kan, which is saya tampal formula-formula ataupun any information, fakta-fakta yang sangat penting untuk saya ingat di dinding. Saya punya roommate dulu, Ramli, dia memang kata Nazri memang dia gila lah. Dia akan letak formula penuh dinding sampai dekat sampai bahagian atas tu penuh dengan formula dan sebagainya. Kenapa? Sebab masa kita terbatas. Kita ada 24 jam saja kan. So bayangkan ketika anda nak pakai baju ke, kita tak tahulah perempuan pakai tudung, betulkan awning tudung dan sebagainya, anda tengok formula-formula di dinding itu ataupun dekat cermin di toilet dan sebagainya boleh tampal juga. Itu sebenarnya boleh membantu anda untuk always ada consistent reminders untuk anda ingat something. Not just ingat, tapi bila anda buat something out of lecture punya sessions, anda akan menjadi lebih kreatif. Bila anda combine creativity dan formula-formula anda tampal dekat dinding, anda lihat formula itu, anda boleh somewhat create something yang very cool because of that creativity and that time yang anda tengah ambil break itu. Anda tengok dinding, anda tengok cermin yang ada anda punya nota-nota dan sebagainya itu, insyaAllah the way you think will be a lot more advanced dan tak ada masalah untuk anda mengingat, digest information dan create something really cool out of it. Baik, di tangga yang kedua ini pun memang I would say that please guys, cuba amalkan. This is what we call Feynman technique. Feynman adalah seorang physicist yang memang terkenal dalam konteks dia menjelaskan something dalam bahasa yang sangat mudah difahami. Dan bukan itu saja, anda boleh somewhat combine Feynman technique dengan anda punya study group. Saya daripada zaman sekolah menengah especially dan zaman universiti, saya menggunakan study group dan Feynman technique untuk betul-betul saya test, buat assessment untuk saya faham ke tidak tentang satu-satu subjek. Sebagai contoh, biofizik. Kita establish di study group dan kita gunakan study group ini untuk kita explain something, kita ajar rakan-rakan kita, dan apabila rakan kita yang kita ajar itu boleh ajar orang lain sampai orang lain itu faham, itu adalah satu chain yang sama kita boleh gunakan untuk kita betul-betul pastikan bahawa kita punya knowledge mastery ini sampai level yang orang kata ni multi-level marketing lah. Ilmu anda itu di-pass around, bukan dekat diri anda saja, bukan dekat rakan anda saja, tapi dekat rakan kepada rakan anda. Baik, di tangga yang pertama, this is the top tips yang saya nak kongsi dengan anda semua ini. Ini adalah combination your mindset dan your heart set. Okey, ini saya kena bawa anda ke advance sikit. Saya pun dah dalam bidang universiti pembelajaran higher education ini dah lama, dan saya pun sempat bekerja sebagai senior consultant kan di industri. So apa yang saya nampak apabila kita nak belajar something itu, apabila mindset kita tepat, which is mindset untuk kita jadi asset kepada syarikat. Dalam konteks anda sekarang di universiti, ya, tak kisahlah di mana-mana organisasi dan sebagainya, anda kena ada mindset anda dan hasil anda adalah asset kepada grup tersebut, aset kepada rakan-rakan sekelas anda, aset kepada pensyarah juga. Apabila anda meletakkan anda punya mindset sebagai anda adalah aset kepada pensyarah, aset bukan liability. Beza, liability itu macam beban, tapi anda adalah aset ataupun orang kedua pensyarah, orang kanan pensyarah. Sebagai contoh, pensyarah perlukan bantuan untuk explain something dan anda boleh volunteer, Dr. Nazri, boleh saya explain that part tak? So anda jadi aset kepada pensyarah, dan itu sedikit sebanyak memang akan bantu anda untuk sampai antara level tertinggi dalam konteks pembelajaran. Itu yang pertama. Dan apabila anda jadi aset kepada anda punya classmate, saya teringat masa saya zaman belajar dululah, pada hujung tahun ketiga zaman degree, baru saya sempat untuk establish a proper study group. Dan ketika itu saya punya study group members adalah beberapa orang yang belum pernah dapat anugerah dekan, Dean's List tak pernah dapat. So bila saya establish this study group, alhamdulillah pada penghujung semester tersebut dan semester daripada tahun ketiga, tahun keempat, tahun terakhir itu, kawan-kawan saya dalam study group ini akhirnya mereka dapat juga tersenarai dalam Dean's List. Dan dia siap tanya saya, Nazri, kenapa kita tak buat study group ini awal-awal? Kalau tidak, aku dah lama aku dapat Dean's List daripada semester pertama. That was like, tak apalah, best late
take the number lah. Tapi apa yang saya nak cerita dekat sini, apabila anda dapat jadi aset kepada anda punya rakan-rakan, anda punya pembelajaran itu penuh makna. Alhamdulillah, aku dapat juga tolong rakan-rakan aku untuk sama-sama berjaya. Kerana kejayaan yang anda kongsi itu adalah kejayaan yang lebih manis. Dan rezeki anda pun akan terbuka luas. Percayalah, apabila anda berkongsi rezeki dengan orang lain, insya-Allah rezeki itu akan sentiasa tanpa putus-putus datang kepada anda. Baik, sebagai tips tambahan juga kalau saya boleh kongsi di sini, kalau anda bercita-cita untuk dapatkan anugerah NAB Chancellor ataupun anugerah Diraja, fokus juga kepada non-academic activities yang mana saya akan berkongsi dengan anda dalam video yang akan datang. Sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sangat sekiranya anda dapat tekan button like, dan untuk tips-tips yang akan datang, please subscribe juga kepada channel ini sebagai tanda sokongan juga kepada channel saya lah. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Salam maju jaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.